Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nurul. Bagi tugasan berpasangan, kami ingin memberi sedikit kupasan dan sedikit penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang telah dibentangkan pada minggu ke-8 oleh kumpulan Amir Rizwan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, Muhammad Hafiz Hamri bin Hussein, serta pasangan saya iaitu Ian Kelvin. Kami akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai penyakit disleksia dan afasia yang mengganggu proses pembelajaran serta mentafsir segala maklumat dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz Amri bin Hussein, bernombor D20192090885. Pada hari ini dalam sesi refleksi, saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai apa yang telah disampaikan oleh saudari Dilaila pada minit ketiga, di mana beliau ada menjelaskan bahawa mengenai ciri-ciri atau kanak-kanak yang mengalami disleksia. Okey. Pelajar mengalami disleksia ataupun kanak-kanak, dia tidak mampu menyebut bunyi dengan sempurna ataupun mereka punya otak tidak mampu mentafsir data daripada sesuatu fonologi dengan begitu tepat. Seterusnya, mereka mempunyai masalah salah menghurai maklumat dan salah menggunakan kata sendi dengan tepat. Sebagai contoh, ejaan tersebut sepatutnya ditulis dengan huruf B, tetapi mereka menggunakan huruf D sebab huruf B dan huruf D seakan-akan sama pada huruf kecil. Seterusnya, disleksia ini sebenarnya jika diteliti dengan lebih mendalam, ia sebenarnya berkait rapat dengan masalah pembacaan sebab terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat membezakan huruf yang seakan-akan sama, cuma yang membezakan huruf tersebut adalah kedudukannya. Contohnya M dengan W. Seterusnya, mereka juga mengalami kesukaran membaca dengan lancar ataupun masalah agak lambat untuk belajar membaca. Hal ini berpunca daripada masalah yang mereka hadapi, iaitu masalah dalam penyahkodan fonologi, pengkodan ortografik dan penamaan pantas. Seterusnya, mereka ni dikategorikan sebenarnya tidak bodoh. Mereka sebenarnya cuma ada masalah dalam pembelajaran. Oleh itu, kita perlu gunakan kaedah yang lebih sesuai kepada mereka supaya mereka dapat input yang ingin disampaikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada afasia. Afasia terjadi dua kejadian melalui semula jadi ataupun kecacatan yang disebabkan peristiwa yang tertentu. Contohnya, afasia Broca. Afasia Broca ni terjadi disebabkan mungkin seseorang itu mengalami stroke. Oleh itu, dia punya anggota artikulasi tidak mampu berfungsi dengan normal, yang menyebabkan mereka tidak mampu bertutur dengan sempurna. Contohnya, mulut Herod. Orang yang mengalami masalah stroke ini, mereka tidak dapat bertutur dengan sempurna kerana mulut mereka Herod, dan ia menyebabkan gangguan daripada segi pengungkapan, dan ayat-ayat yang dihasilkan juga berpatah-patah. Seterusnya, afasia ada lagi 4 jenis golongan yang disebabkan oleh kecacatan kekal daripada otak, iaitu afasia warnik, afasia anomi, afasia global dan afasia konduksi. Seterusnya, yang menyebabkan afasia ni adalah, selain daripada afasia ni adalah dysarthria, iaitu sebutan yang tidak jelas. Sebutan yang tidak jelas juga menyebabkan kecacatan dalam berbahasa sebab mereka tidak mampu bertutur dengan sempurna dan menyebabkan masalah komunikasi kepada orang yang ingin dibicarakan.
Salam sejahtera semua, nama saya Ian Kelvin Michael yang memegang nomor matriks B20192090893. Di sini saya ingin membuat refleksi tentang video kumpulan 3 yang bertajuk Kecelaruan Bahasa, Afasia, dan Disleksia. Di dalam video itu mereka telah menerangkan tentang definisi kecelaruan bahasa, yaitu kecacatan dari segi pemahaman atau penggunaan bahasa dalam bentuk pertuturan, penulisan, dan simbol. Di situ juga mereka menerangkan tentang penyakit disleksia dan afasia. Disleksia boleh didefinisikan sebagai kesukaran untuk berbahasa. Dan dalam video itu mereka telah meneraikan 4 faktor yang menyebabkan disleksia, yaitu faktor keturunan, faktor pemakanan, faktor bawaan, dan faktor biologi. Mereka juga telah menerangkan tentang ciri-ciri disleksia, dan antara ciri-cirinya ialah sukar untuk bertutur, sukar untuk meniru perkataan di papan hitam, yaitu biasanya berlaku pada peringkat sekolah rendah, dan juga tidak dapat membezakan nombor dan tidak lancar dalam membaca dan menulis. Selain itu, mereka juga telah membincangkan tentang afasia, dan afasia itu didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mengungkap apa yang dimaksudkan secara tepat dan tidak menggunakan bahasa dengan sempurna. Dan dalam video itu mereka telah memberi tahu bahwa pesakit afasia ini boleh dibantu dengan cara memberi terapi pertuturan kepada pesakit afasia. Mereka juga telah memberitahu tentang punca-punca afasia, dan antara punca-punca afasia ialah kerosakan otak akibat stroke, kecederaan kepala yang teruk, dan juga disebabkan oleh tumor yang berlaku di dalam otak. Dan dalam video itu mereka telah memberitahu bahwa afasia ini mempunyai jenis, dan terdapat 2 antara jenisnya ialah afasia Broca dan afasia konduksi. Yang terakhir ialah mereka telah menerangkan terdapat kategori dalam afasia, dan kategori yang pertama ialah afasia sementara, kedua afasia tak fasi, ketiga afasia fasi, dan keempat afasia sejagat. Dan di dalam video itu pengajaran penting maklumat yang disampaikan oleh mereka ialah mereka ingin menyampaikan tentang bahwa pentingnya untuk mengetahui tentang kecelaruan bahasa, lagi-lagi terhadap penyakit disleksia dan juga penyakit afasia. Dan bagi saya, kelemahan ataupun kekurangan yang terdapat dalam video yang dihasilkan oleh mereka ialah mereka kurang menggunakan grafik ataupun peta minda, dan mereka hanya menceritakan secara lisan tentang penerangan kecelaruan bahasa itu. Mungkin penggunaan grafik atau peta minda dapat memudahkan lagi pemahaman untuk menerangkan tentang pembentangan kecelaruan bahasa ini. Selain itu, jika diberi peluang untuk membuat video yang sama, saya rasa saya akan menambah lebih banyak grafik dan peta minda ataupun gambar-gambar untuk memudahkan lagi penerangan atau pembentangan saya dalam video itu. Oke, setakat itu saja refleksi saya tentang video kumpulan 3. Terima kasih.